Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair. Kaifa halukum jami'an? Tayyib, alhamdulillah. نلتقي مرة ثالثة في حصة اللغة العربية لبرنامج توشن أونلاين برليس mengaji. طيب، وأنا أستاذة بشيرة بنت عمر معكم في هذا اليوم، ونحن سنتعلم مادة اللغة العربية تحت موضوع البلاغة. طيب، البلاغة، وقد اخترت موضوعا موجزا تحت قسم البلاغة للسنة الرابعة والخامسة. البلاغة أو في اللغة الإنجليزية نقول rhetoric، باللغة الماليزية rhetorica. طيب، واليوم نحن سننظر إلى قسم المحسنات المعنوية. Okey, طيب. Tajuk-tajuk balaghah untuk tingkatan 4 yang anak-anak dah pelajari masa tingkatan 4 ada tashbih, al-isti'arah, al-haqiqah, wal-majaz, al-majaz al-mursal. Baik, thumma fi sanatil khamisah, tajuk di tingkatan 5. Kalau di awal tahun mungkin anak-anak dah belajar al-uslubul khabari wal-uslubul insya'i. Baik, okey. Jadi al-yaum, pada hari ini kita akan tengok tajuk al-muhassinat. Al-muhassinat, unsur-unsur puitis yang terdapat di dalam syair ataupun ayat Al-Quran ataupun hadis dalam bahasa Arab. Baik. Jadi kalau sebelum kita pergi dengan lebih lanjut ke tajuk at-tibaq wal muqabalah, baik, kita lihat dahulu bahagian muhassinat. Terbahagi kepada 2 jenis, iaitu muhassinat ma'nawiyah wal muhassinat lafziyah. Lil muhassinat qisman al-ma'nawiyah wal lafziyah. Jadi kalau kita nak kenal unsur-unsur puitis ataupun sebagaimana bahasa Melayu dalam bahagian Komsas bahasa Melayu, anak-anak belajar unsur-unsur sastra, komponen sastra dalam bahasa Melayu kan. Jadi bahasa Arab pun begitu juga. Kita ada bahagian al-balaghah, yang maknanya kita belajar unsur-unsur sastra. Baik, untuk hari ini kita akan fokuskan kepada bahagian muhassinat ma'nawiyah. Yang unsur-unsur puitis dari segi makna ayat itu, makna perkataan itu, iaitu at-tibaq wal muqabalah. Okey, manakala muhassinat lafziyah, unsur-unsur puitis yang dari segi lafaz, penggunaan lafaz, ada 3 jenis, iaitu as-saj'u, al-jinas wal iqtibas. Untuk 3 bahagian ini
kita tak sempat nak belajar hari inilah sebab tajuk dia lebih panjang. Tayyib. Al-yawm nanzur awalan li fahmi ma ma'na at-tibaq wa ma ma'na al-muqabalah. Tayyib. هذه الصورة ما هذه الصورة؟ هذه الصورة المنظر. المنظر أين المنظر؟ المنظر في البحيرة صحيح؟ وفي أي وقت؟ في أي وقت؟ طيب وهذه الصورة المنظر في أي وقت؟ طيب هل تلاحظون؟ Okey, boleh kenal pasti perbezaan antara dua gambar ni? Okey, gambar yang pertama, awalan as-suratul ula al-manzar fi an-nahar. في النهار. والصورة الثانية المنظر في الليل. طيب. Okey, jadi apakah perbezaan yang kita dapat lihat antara an-nahar dan juga al-lail? An-nahar bermakna siang, waktu siang. Al-lail bermakna malam, ya, waktu malam. Jadi dua perkataan ini, adakah dia perkataan yang seerti ataupun berlawanan maksud? Ya, dia ialah perkataan yang berlawanan maksud ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil antonim, ya, antonim. Okey, baik. Inilah dia tibaq. Inilah dia perkataan tibaq. Baik. At-tibaq. Okey, Ustazah suka nak bawa anak-anak untuk lebih mengingati apakah dia tibaq kalau anak-anak tengok gambar ini. Okey, gambar ini Ustazah percaya lebih dekat dengan diri anak-anak sebab sejak dari kecil anak-anak suka tengok kartun kan? Kartun apa ni? Apa kartun ni tajuknya? Beauty and the Beast. Okey, Beauty and the Beast. Apakah perbezaan di antara beauty dan juga beast? Terdapat perbezaan yang ketara. Okey, beauty nama budak perempuan ni kan? Idzan beauty jamilah. Sifat bagi beauty ialah jamilah. Okey. Apakah pula sifat fizikal untuk beast? Qabih. Qabih, sahih? Ma huwal farqu bainal jamil wal qabih? Apa pula perbezaan di antara cantik dengan hodoh? Dua-dua ni merupakan perkataan antonim. Okey, perkataan antonim yang kita himpunkan di dalam satu ayat. Begitulah juga Beauty and the Beast, ya, walaupun terdapat perbezaan fizikal antara kedua-dua mereka, tetapi mereka dihimpunkan dalam satu keluarga. Jadi bila kita buat perbandingan sebegini, kita buat analogi sebegini, anak-anak akan lebih mudah ingat. Oh, ingat Beauty and the Beast. Oh, itulah dia tibaq dan juga muqabalah. Ya, baik. Jadi untuk tibaq dan juga muqabalah, bahagian al-balaghah, apa yang paling penting, perkara yang pertama ialah kita kena tahu ta'rif al-farqu baina at-tibaq wal muqabalah fi at-ta'rif, dari segi ta'rifnya. Baik. At-tibaq bermakna an yajtami'a al-lafzu wa dhidduhu fil kalam. Tayyib, menghimpunkan lafaz yang berlawanan maknanya dalam satu jumlah, dalam satu ayat. Ada lafaz cantik dengan hodoh tadi. Ada lafaz siang dan juga malam. An-nahar wal-lail. Tayyib. Apakah pula muqabalah? Ya, apakah pula muqabalah? Al-muqabalah bermakna an yu'ti ma'nayain atau akthar, thumma yu'ti bima yuqabilu dhalik ala tartib. Jadi kita lihat kat sini muqabalah dia ada syarat tambahan berbanding dengan al-tibaq. Okey, muqabalah ialah menghimpunkan sesuatu ayat
yang mengandungi dua makna. Okey, maknayain. Dua makna yang berlawanan, secara berlawanan ataupun lebih, atau akthar, lebih daripada dua pun ada, tiga pun boleh. Tiga makna yang berlawanan ataupun empat makna yang berlawanan. Dan syarat yang kedua ialah ala tertib, disusun ayat tersebut secara tertib, maknanya satu lawan satu, dua lawan dua. Okey. Baik, untuk lebih mengingati bahagian ini, kita ingat yang senang sahaja, simple sahaja. Tibaq ialah 1 by 1. Okey, kalau muqabalah 2 by 2 ataupun lebih, atau akthar. Baik. Okey, kita akan jelaskan dari segi makna. Kita tengok makna ayat. Contoh ayat. Okey, contoh ayat tibaq. Wa tahsabuhum ayqadhan wa hum ruqud. Okey, ini ayat dalam surah Al-Kahfi. Wa tahsabuhum ayqadhan wa hum ruqud. Apakah perkataan yang berlawanan? Ma huwal mudad fi hadhihi al-jumlah? Apakah perkataan yang berlawanan makna dalam ayat ini? Okey, yang pertama ayqadhan. Ayqadha bermakna bangun, terjaga dari tidur. Okey, ruqudun. Kalimah thaniyah, ruqudun bermakna tidur. Ruqud itu tidur. Ayqadhan bangun, terjaga di tidur. Ruqud bermaksud tidur. Baik. Jadi jaga dengan tidur. Dia saling berlawanan. Itu adalah tibaq. Dan kita hanya berjumpa satu lawan satu. Baik, al-muqabalah. Baik, mathalan yuhillu lahumut tayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Al-kalimatul ula yuhillu. Okey, halal. Yuhillu dihalalkan. Dihalalkan. Okey. Apakah antonim bagi dihalalkan? Yuharrim. Okey, yuharrim. Diharamkan. Baik. Wah, itu dari segi satu makna. Makna yang pertama. Makna yang kedua, at-tayyibat. Okey, apa maksud tayyibat? At-tayyib. Tayyib. Tayyib bermakna hasanan. Baik. Perkara-perkara yang baik. Okey, apakah antonim bagi at-tayyibat? Al-khaba'ith. Perkara-perkara yang buruk. Tayyib. Jadi ayat ini membawa maksud dihalalkan bagi mereka perkara-perkara yang baik dan diharamkan ke atas mereka perkara-perkara yang buruk ataupun yang jahat. Jadi kita nampak dalam muqabalah, perkataan yang berlawanan makna, dia mesti mengikut tertib. Okey, ini bahagian ayat yang pertama. Yuhillu lahumut tayyibat. Okey, dan bahagian yang kedua, yuharrimu alaihimul khaba'ith. Jadi yuhillu antonimnya ialah yuharrimu. Dan at-tayyibat antonimnya ialah al-khaba'ith. Yuhillu perkataan pertama dalam ayat pertama, yuharrimu perkataan pertama dalam ayat yang kedua. Okey, at-tayyibat perkataan kedua dalam ayat pertama, maka dia perlu berlawanan makna secara tertib dengan perkataan kedua dalam ayat yang kedua. Okey, jadi anak-anak boleh nampak tak beza antara tibaq dan juga muqabalah? Okey, boleh nampak dekat sini ya. Tadi kita dah tengok dari segi ta'rif. Kita dah tengok dari segi ta'rif. Sekarang kita tengok dari segi contoh ayat. Baik. Okey, dari segi contoh ayat. Okey, wal'an, jadi untuk lebih memahami ta'rif, kita nak bagi ingat ta'rif, kita nak bagi ingat contoh ayat, macam mana cara kita nak gunakan di dalam ayat. Maka kita ada lagu baru hari ini. Lagu baru, Ustazah minta pelajar Ustazah tolong nyanyikan nasyid, tibaq dan juga muqabalah. Berdasarkan lagu yang sangat popular sekarang ni, lagu cover yang sangat popular sekarang ni. Lagu apa tu? Semua pelajar-pelajar suka nyanyi lagu ni. Lirik dia mula dengan apa dia?
apa ni? Mulia, indah, cantik, berseri. Okey, lagu apa tu? Lagu Aisyah kan? Jadi banyak dibuat cover sekarang. Jadi Ustazah pun cuba buat cover juga lagu Arab daripada lagu Aisyah ni. Baik, anak-anak dengar dan kita baca lirik dan kita cuba nyanyi sama-sama. Muhassinat ada dua jenis, maknawiyah dan lafziyah. Maknawiyah tibaq muqabalah, lafziyah sajak jinas iqtibas. Ingat tibaq, ingat satu lawan satu, hipun lafaz antonim dalam satu jumlah. Naut tibaq ada dua jenis, ijabi wa salbi. Ijabi ayat isbat tiada kata nafi, hal yastawi al-a'ma wal basir, yuqallibullah al-laila wan nahar. Salbi satu kata isbat, satu kata nafi, uhibbu tufah wala uhibbu ruman, hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Ingat muqabalah dua lawan dua, ataupun lebih susun cara tertib. Khudh ma safa wada' makadara, al-ghani fin ni'mah wal faqir fil azab. Ingat muqabalah dua lawan dua, ataupun lebih susun cara tertib. Khudh ma safa wada' makadara, al-ghani fin ni'mah wal faqir fil azab. Aywa, ahsantum. Tayyib. Okey, nara hadha an-nasyid awalan. Okey, kita tengok lirik at-tibaq wal muqabalah. Tajuk muhassinat. Komponen pertama kita perkenalkan apakah dia muhassinat, nau'ul muhassinat, ma'nawiyah wal lafziyah. Yang kita belajar hari ini hanyalah ma'nawiyah sahaja, iaitu tajuk at-tibaq wal muqabalah. Aywa. Okey, jadi ingat tibaq ada dua jenis, nau'ut tibaq. Inilah soalan anak-anak, dia akan tanya nau'ut tibaq, iaitu tibaq ijabi dan juga tibaq salbi. Bagaimana nak ingat ayat tibaq ijabi? Ayat isbat tiada kata nafi. Maknanya tidak ada huruf nafi. Salah satu daripada komponen ayatnya tu tidak ada langsung huruf nafi, ataupun ada dua huruf nafi. Nanti kita akan tengok dekat contoh nanti. Kalau negatif dengan negatif dia akan jadi positif, kan? Baik. Yang penting anak-anak ingat contoh. Contoh tibaq ijabi, hal yastawil a'ma wal basir. Al-a'ma orang yang buta, tidak dapat melihat. Al-basir orang yang dapat melihat, orang yang celik. Si buta dan juga si celik. Jadi perkataan al-a'ma wal basir terhimpun di dalam satu jumlah. Baik, jumlah thaniyah, yuqallibullahu al-laila wan nahar. Tadi kita dah tengok dah perkataan al-lail wan nahar. Baik. Okey, itu ijabi. Sekarang tibaq salbi. Satu kata isbat, satu kata nafi. Okey, komponen yang pertama ayat isbat. Uhibbu tufah, saya suka apple. Wala uhibbu ruman, saya tidak suka buah delima. Jadi ada dua kalimah. Uhibbu, saya suka. Itu adalah ayat isbat, ayat positif. Dan juga kalimah la uhibbu. Ini ayat nafi, saya tak suka. Okey, jadi ada dua komponen, satu kata isbat, satu kata nafi.
طيب الجملة الثانية هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Jadi kalimah ya'lamun wa la ya'lamun. Ya'lamun kata isbat, la ya'lamun kata nafi. Jadi anak-anak perhatikan, ada jumpa la tidak ataupun ma, boleh juga digunakan kata nafi ma untuk fi'il madhi. Kalau la ini untuk fi'il mudhari', maka itu wajib jadi tibaq salbi. Aywa. Thumma muqabalah. Ingat muqabalah dua lawan dua. Ataupun lebih disusun secara tertib. Aywa. Al-namudhaj al-awwal. Contoh yang pertama. Khudh ma safa wa da' ma kadara. Khudh. Khudh bermakna ambil. Ambillah ma safa, apa yang jernih. Ambil yang jernih. Wada', tinggal dekat situ. Biarkan di situ. Letak di situ, buang di situ. Ma kadara, apa yang keruh. Ini sama dengan perumpamaan kita bahasa Melayu kan? Buang yang keruh, ambil yang jernih. Tapi Arab dia mula dengan ambil yang jernih dulu. Ambil yang jernih dulu. Tinggal dekat situ yang keruh, jangan duk ambil. Maknanya kita kena pandai membuat pilihan. Jadi kalau kita tengok muqabalah, khudh, dia dalam kalimah yang pertama, dalam komponen yang pertama, ayat ni khudh ma safa, ni komponen pertama. Okey, khudh dia berlawanan makna dengan da'. Okey, kemudian perkataan yang kedua, safa, jernih. Berlawanan makna dengan kadar, yang keruh. Baik. طيب الجملة الثانية الغني في النعمة والفقير في العذاب. ما معنى الغني؟ صفات الله تعالى yang maha kaya kan, al-ghani. Okey, tapi kat sini al-ghani ni manusia lah, orang yang kaya. Al-ghani muqabil al-faqir. Lawan, opposite dia al-ghani ialah al-faqir. Okey, tengok dekat sini al-ghani kalimah yang pertama, al-faqir juga kalimah yang pertama. Baik, thumma an-ni'mah. An-ni'mah maknanya penuh kenikmatan, penuh kesenangan. An-ni'mah muqabil al-azab. Muqabil al-azab. Jadi inilah namanya muqabalah. Dia ada satu pertentangan. Pertentangan. Pihak pertama bertentang dengan pihak pertama di sana. Pihak kedua di sini bertentang dengan pihak kedua di sana. Begitu. Jadi anak-anak kena ingat ini beza muqabalah dan juga at-tibaq. Baik. Al-an nanzur ila al-waraqah al-ula لأسئلة الامتحان للسنة 2015. Okay, soalan tentang balaghah ni dia berada di bahagian akhir, soalan 29 sampai ke 40 untuk kertas 1. Dan tahun 2015 dia masuk kelas 3 soalan yang terakhir lah. Mayyiz, bila disuruh mayyiz, jawapan itu ada pada arahan dah anak-anak. At-tibaq al-ijabi wa at-tibaq as-salbi. Dua. Yang mana satu tibaq ijabi, yang mana satu tibaq salbi. Okey, yang pertama, kaedah pertama, anak-anak bila nak jawab soalan, ambil pen, bulatkan perkataan yang anak-anak target. Okey, kita target. Khairul mal 'ainun sahirah li'ainin na'imah. Tayyib. As-sahirah. Tayyib, sahirah wa na'imah. Tayyib. Jadi dua perkataan yang berbeza makna. Yang berbeza makna, maka dia ialah at-tibaq al-ijabi. At-tibaqul ijabi. ثم السؤال 39. قال الله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. Okey, di sini anak-anak nampak kalimah apa?
yastakhfuna. Summa kalimah la yastakhfuna. Apa yang anak-anak perasan dekat sini? Okey, yastakhfuna ialah isbat, la yastakhfuna ialah nafi. Jadi yastakhfuna ayat positif, la yastakhfuna ayat negatif. Maka bila berhimpun positif dengan negatif dalam satu ayat, dia akan menjadi tibaq salbi. Tibaq negatif lah. Tibaq salbi. Baik. Al-arba'un. La yughadiru saghiratan wala kabiratan. Okey, saghirah dengan kabirah. Saghirah, apa saghirah? Kecil. Kabirah, besar. Tayyib. Okey, dekat sini kita kena berfikir sikit. Okey, anak-anak nampak la yang pertama? La kan? Tidak. Tidak. La yang kedua ada juga tidak. Maknanya dia ada negatif dengan negatif. Nafi dengan nafi. Kata nafi ni mewakili rumus negatif. Okey, yang pertama. Yang kedua pun negatif juga. Jadi negatif jumpa dengan negatif. Kalau ilmu matematik dia jadi apa? Dia akan jadi positif. Betul tak? Okey, negatif jumpa negatif dia akan jadi positif. Jadi kat sini dia menjadi tibaq positif. Tibaq positif ialah tibaq ijabi. Jadi kita kena ingat lah. Belajar bahasa Arab ini pun dia ada kaitan dengan ilmu matematik. Tu yang nama dia elemen merentas kurikulum. Baik. Jadi anak-anak kalau nak menentukan tibaq salbi, dia kena ada satu sahaja komponen kata nafi. Satu isbat, satu nafi. Kalau kedua-duanya nafi, maka dia akan menjadi tibaq ijabi. Okey, ini tahun 2015. Baik. Wal'an nantaqil ila sana 2017. Glamour tajuk tibaq ni, naw'ut tibaq. 2015 pun naik, 2017 pun naik juga soalan mayyiz baina tibaq al-ijabi min at-tibaq as-salbi. Aywa. Qala Allah Ta'ala wa annahu huwa adhaka wa abka. Baik, kalimah apa? Dua kalimah yang berlawanan itu cuba kesan. Adhak dan juga abka. Okey. Ma makna adhaka? Memberi ketawa. Dhahika, ketawa kan? Macam mana nak ingat dhahika tu maksud dia ketawa? Dhahikah kah kan? Okey, akhir dia tu kah. Dhahika. Ni dari segi makna lah. Ni Ustazah bagi petua dalam kelas secara spontan nak bagi ingat makna. Okey, adhak wa abka. Abka maknanya memberi kita menangis. Baik. Ketawa dan juga menangis. Jadi ada tak nampak positif negatif kat sini? Semua ayat isbat kan? Jadi ini ialah at-tibaq al-ijabi. Baik. Thumma kalimah ahalla wa harrama. Ahalla wa harrama. Baik, halal dan juga haram. Menghalalkan dan mengharamkan. Tadi kita dah tengok dalam contoh lagu kita kan? Okey. Jadi tidak ada sebarang kata nafi, betul? Maka ini ialah tibaq ijabi. Aywa. Semua ayat yang ke-40. Okey, cuba cari. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ini doa kita setiap kali selepas solat. Okey, apa yang anak-anak boleh tengok kat sini? Perkataan apa yang anak-anak nampak dia berulang? Okey, kalimah yang pertama ikhtim lana. Okey. Semua kalimah yang kedua la takhtim alaina. Okey, baik. Jadi kalimah yang pertama akhtim lana.
Kalimah yang kedua, la takhtim. Jadi ada nampak apakah perbezaannya? Isbat dan juga nafi. Betul? Satu isbat, satu komponen isbat. Nah, perkataan yang pertama dia isbat, perkataan yang keduanya ada kata nafi. Maka ini ialah at-tibaq as-salbi. Okey, ini ialah tibaqu salbi. Ada pelajar yang dia cuba tanya pada Ustazah, Ustazah kenapa ayat 40 ni tak boleh kita letak sebagai muqabalah? Sedangkan dekat sini ada husni, kat sini ada su'i. Husni maknanya baik, su' maknanya buruk ataupun jahat. Okey, jawapan dia kenapa? Kerana ayat ini dia mempunyai komponen isbat dan juga nafi. Dalam muqabalah tak boleh ada isbat dan juga nafi. Jadi ayat ini dia merupakan ayat tibaq. At-tibaq as-salbi. Allahumma khtim lana dan juga wala takhtim alaina. Jadi ini adalah tibaq salbi. Baik, okey, jelas anak-anak untuk bahagian tibaq. Ini ialah soalan untuk kertas 1. Aywa. Sekarang kita pergi pada kertas 1 lagi. Tahun 2018. Memang sangat popular lah tajuk at-tibaq dalam SPM kertas 1. Okey, jadi tapi soalan ni lain sikit. Cuba tengok. Arahan dia nak ialah mawadhi' at-tibaq. Mawadhi' at-tibaq maksudnya tempat ataupun perkataan yang memang jadi tibaq itu. Kita kena keluarkan. Kita kena jelaskan, kita kena nyatakan. Nyatakan mawadhi' at-tibaq mu'abbayan naw'ihi. Okey, naw'ihi. Ingat tadi perkataan naw' apa dia? Naw'ut tibaq kan ada 2 jenis. Okey, lagu tadi kan. Naw'ut tibaq ada 2 jenis. 2 jenis iaitu tibaq ijabi dan juga tibaq salbi. Jadi kat sini anak-anak kena ready dah. Kalau bila sebut naw' sahaja, dalam kepala kena ingat tibaq ijabi dan juga tibaq salbi. Okey, kalau diberi arahan mawadhi' at-tibaq, maknanya kita kena keluarkan perkataan daripada tempat yang dia berada. Baik, ayat yang pertama. Okey, cuba baca ayat yang pertama. Dekat mana anak-anak boleh kesan perkataan antonim di sini? Awalan kalimah al-haqqu. Aywa. Ja'al haqqu. Thumma kalimah al-batila. Al-batila. Aywa. Ada jumpa batila lagi sekali ni Ustazah? Tak perlu dah lah. Sebab batila ni kita dah jumpa dah kali pertama. Okey, baik. Jadi ini ialah perkataan al-haq dan juga al-batil. Perkataan ni lah nanti kita kena tulis di ruangan jawapan. Adakah terdapat isbat dan juga nafi dalam ni? Semua isbat kan? Baik. Okey, thumma 39. Ya'lamuna. Okey, satu lagi. La ya'lamun. Aywa, ahsantum. Jadi dekat sini nampak isbat ataupun nafi? Ya'lamun ialah isbat, la ya'lamun ialah nafi. Aywa, ahsantum. Okey, 40. La farqun bainal ghani wal faqir illa bittaqwa. Okey, kalimahnya al-ghani wal faqir. Aywa. Okey, la dekat sini nampak dia la seolah-olah dia nafi kan. Tapi kewujudan illa pula telah memadamkan fungsi la dekat sini. Dia macam kalimah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Jadi ada tidak dan juga ada melainkan. Bila wujud la dengan illa, maka ayat ini terus menjadi ayat isbat. Jadi ayat positif terus. Okey, jadi apa jawapannya? Kita kena letak di dalam petak yang telah disediakan dalam soalan kertas 1. Okey, ini cara menulis jawapan. Anak-anak kena tulis dua-dua sekali.
letakkan sempang dekat sini, ada pun koma pun boleh lah. Nah. Al-haq dengan al-batil. Al-batil jangan tulis 2 kali. Walaupun dalam soalan ada 2 kali al-batil. Baik, al-haq wal-batil. Jadi ini ialah at-tibaqul ijabi. Thumma ya'lamun wa la ya'lamun. Okey, nampak satu isbat, satu nafi. Ini ialah at-tibaqus salbi wa thumma al-ghani wa al-faqir. Ini ialah at-tibaqu al-ijabi. Aywa, mafhum? Okey, boleh faham setakat ini? Nah, ini soalan tahun 2018. Dia keluar bentuk keluarkan perkataan. Kalau yang tahun 2015 dengan 17 sebelum ni, dia hanya suruh kita tentukan, mayyiz, bezakan tibak ijabi dan juga tibak salbi. Tapi 2018 dia suruh kita keluarkan, datangkan contoh perkataan daripada dalam soalan. Baik. Apa-apa hal pun yang penting kita kena kenal pasti dulu, ya. Baik, thumma nanzur ila al-warqah tsaniyah. Okey, kertas 2, soalan tahun 2016, tibak hanyalah sikit sahaja. Ya, diminta mathil, datangkan contoh. Mathil. Okey, jadi ustazah berikan contoh yang memang dah ada dalam lagu yang kita nyanyi tadi. Anak-anak kena ingat lagu tu sebab ini akan membantu kita untuk menjawab soalan kertas 2, ya. Contohnya, baik, bila diminta datangkan contoh kepada al-tibaq, maka terus sahajalah salin je ayat lagu tadi. Yuqallibullahu al-laila wan nahar. Jadi ada perkataan al-lail wan nahar. Okey, untuk soalan lain saya tak datangkan contohlah sebab itu bukan tajuk kita hari ini, ya. Baik. Okey, itu berkenaan dengan al-tibaq. Okey, sekarang sebelum kita pergi kepada bahagian muqabalah, qabla an nantaqil ila qismil muqabalah. Okey, untuk bahagian muqabalah, setakat sekarang tidak pernah lagi ada soalan yang khusus untuk muqabalah dalam kertas 1 dan juga kertas 2 SPM. Semua soalan berkaitan dengan muqabalah dia gandingkan dengan tibaq. Dia suruh bezakan antara al-tibaq wal muqabalah. Okey, jadi sebelum kita pergi kepada bahagian muqabalah, kita rewind balik, kita nak kena ingat balik kaedah yang kita hafal dalam nasyid tadi. Nasyid al-tibaq wal muqabalah. Okey, anak-anak boleh bersedia kita nyanyi sama-sama untuk lagi sekali, maratan tsaniyah, kita nyanyi lagi sekali nasyid tibaq wal muqabalah. Muhassinat ada 2 jenis, maknawiyah dan lafziyah. Maknawiyah tibaq muqabalah, lafziyah saja' jinas iqtibas. Ingat tibaq, ingat satu lawan satu. Hipun lafaz antonim dalam satu jumlah. Naut tibaq ada 2 jenis, ijabi wa salbi. Ijabi ayat isbat tiada kata nafi. Hal yastawi al-a'ma wal basir. Yuqallibullah al-laila wan nahar. Salbi satu kata isbat, satu kata nafi. Uhibbu tufah wa la uhibbu ruman. Hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Ingat muqabalah 2 lawan 2 ataupun lebih susun cara tertib. Khudh ma safa wa da' makadara. Al-ghani fin ni'mah
والفقير في العذاب. Ingat muqabalah dua lawan dua, ataupun lebih susun cara tertib. Utma safa wada' makadara, al-ghani fi ni'mah wal faqir fil azab. Aiyah, ahsantum. Tayyib. Okey, cuba tengok di sini anak-anak. Muqabalah 2 lawan 2 ataupun lebih. 2 by 2 ataupun lebih. Okey, sebelum tu Ustazah lupa, Ustazah nak maklumkan, Ustazah minta maaf dekat bahagian lirik ni. Ejaan Jawi Ustazah tak ada dalam laptop, tak ada tulisan Jawi. Jadi tak adalah titik 3 nga kat sini lah. Ingat muqabalah tu. Ya, cara pun tak ada titik ca. Baik. Muqabalah, okey, yang penting kita ingat dia ialah 2 lawan 2. Ya, ataupun lebih dan mesti disusun secara tertib. Ma'nayain atau akthar. Wa bitartib. Okey, khuz ma safa da' ma kadara, al-ghani fi ni'mah wal faqiru fil azab. Baik. أيوة الآن هيا ننظر إلى السؤال للسنة 2013 للورقة الأولى. ميز الطباق من المقابلة فيما يأتي. Begini soalan. Kalau nak soalan yang ditanya tentang muqabalah, dia mesti suruh bezakan dengan tibak. Setakat sekarang tak pernah lagi datang soalan muqabalah sahaja. Jadi sebab itu anak-anak kalau nak hafal kaedah kena hafal tibak dengan muqabalah. Kalau nak hafal konsep mesti hafal konsep muqabalah, mesti bandingkan dengan konsep tibak. Baru kita akan nampak masa kita nak berhadapan dengan soalan peperiksaan ni. Baik. Awalan, ana qadimun minal masjid wa arji'u ilal bait. أيوة هذا السؤال. أيوة هذه الجملة الطباق أو المقابلة. طيب أولا كلمة قادم. ما معنى قادم؟ قادم saya datang. طيب وثم كلمة أرجع. ما معنى أرجع؟ saya pulang. Jadi datang dan pulang. Itu saja ke? Kalimah antonim layak ni? Betul itu saja? Masjid bukan? Rumah bukan? Bukan ya, sebab masjid dia bukannya antonim dengan rumah. Jadi walaupun ayat ni anak-anak nampak panjang, kita ukur jengkai. Orang Palih kata ukur guna jengkai tu nampak panjang. Tapi tibak dengan muqabalah, dia tak boleh kira jengkai panjang. Jadi ini ialah tibak, sebab yang antonimnya hanyalah qadimun wa arji'um. Itu sahaja. Baik, thumma raqam 39. Awaman kana mayyitan fa ahyaynahu. Ini ayat Al-Quran ya. Kalimah mayyitan wa kalimah mayyit. Mayyit ni orang yang mati. Thumma kalimah ahyainahu, kami hidupkan mereka semula. Jadi mati lawannya hidup. Itu sahaja. Betul tak? Jadi ini ialah apa dia? Tibak ke muqabalah? Aiyah, at-tibak. Baik. Wa thumma kalimah nombor 40 ni nampak senang sebab apa? Sebab ada dalam lagu kita tadi ni. Lagu contoh kita tadi ni. Ingat muqabalah 2 lawan 2. Tayyib. Jadi yuhillu lahum at-tayyibat. Yuhillu dengan yuharrimu. Yuhillu wa yuharrimu. Thumma at-tayyibat wa al-khaba'ith. Jadi nampak tak pasangan dia berlawanan cara tertib. Yuhillu lawan dengan yuharrimu. At-tayyibat berlawanan dengan al-khaba'ith. Kalimah pertama, kalimah pertama. Kalimah kedua sini, kalimah kedua di sana. Jadi ini ialah muqabalah. Pertentangan. Perkataan yang bertentang. Si A bertentangan dengan C.
Si B bertentangan dengan D. Itu ialah muqabalah. Pertentangan. Okey. Kalau tibak, dia ialah antonim. Satu lawan dengan satu. Aywa. Okey, SPM 2014. Kertas satu lagi, waraqah ula. Keluar lagi tajuk tibak wal muqabalah. Tetapi dia campur satu lagi. As-saja'u. As-saja'u kita tak belajar hari ni. Sebab dia sama dengan as-saja'u jinas dengan iktibas. Sebab dia ialah muhassinat lafziyah. Tapi as-saja'u senang saja. Anak-anak ingat. Dia seperti pantun. Rima akhir yang sama. Rima akhir yang sama. 2, 3 kucing berlari. Mana nak sama si kucing belang. 2, 3 boleh ku cari. Mana nak sama adik seorang. Jadi belang dengan seorang. Cari dengan berlari. Itu adalah as-saja'u. Baik. Okey, nombor 38. Kita tengok kalimah yaskutu. Apa lawan kepada yaskutu? Aywah yatakallamu. Itu je. Walaupun ayatnya panjang. Itu sahaja. Kataan lain tidak ada yang sama. Tidak ada yang antonim. Ahyanan sama. At-talibu al-faslu bukannya perkataan antonim. Jadi yaskutu yatakallamu. Ini ialah at-tibaq. Okey, nombor 39. Anak-anak selalu baca ayat ni. Malam-malam tarawih pun baca. Waktu solat duha pun baca. Apa dia ni? Wadduha. Wadduha. Wal-laili idza saja. Okey. Jadi pengakhiran rimanya ini ialah as-saja'u. Rima akhir yang sama. Baik. Jadi banyak ayat Quran yang diakhiri begini ya. Baik. Thumma arba'un, rakam arba'un. Okey, ayat yang panjang kita baca satu-satu. Pertama sekali awalan kalimah sadiqun. Apa makna sadiqun? Kawan, teman kan? Lawan kepada teman ialah aduun, musuh. Kawan dengan musuh. Thumma kalimah as-sirra. As-sir. Fi sir. Wa kalimah alaniyah. Fi sirri. Silap baris tu. Bukan sirra, sirri. Sirri wal fil alaniyah. Alaniyah. As-sir maknanya rahsia, secara rahsia. Al-alaniyah secara terang-terangan. Jadi ada pertentangan tak dalam ayat ni? Ada. Sadiqun bertentang dengan aduun. As-sir pertentangan dia ialah alaniyah. Idzan ini ialah muqabalah. Aywa. Tayyib. Ahsantum. Jadi ini tahun 2014. Manakala dalam 2000 soalan dalam kertas 2 waraqah thaniyah tidak pernah keluar lagi soalan berkaitan dengan al-muqabalah. Jadi untuk soalan kuis pada hari ini, Ustazah nak tinggalkan anak-anak dengan soalan SPM bentuk kertas 2. Okey, Ustazah nak bagi 3 soalan sahaja. Arahannya ialah arahan untuk kertas 2. Hati mithalan likullin ma ya'ti. Datangkan contoh bagi setiap yang berikut. Okey, anak-anak kena ingat balik tadi kita bagi contoh lah. Kan? Ustazah dah bagi contoh dalam lagu tadi. Dalam nasyid kita tadi. Jadi Ustazah nak tengok contoh kepada at-tibaqul ijabi. Suma contoh at-tibaqus salbi. Contoh kepada al-muqabalah. Okey, jadi Ustazah buka kuis ini 30 daqiqah. 30 minit. Dari sekarang. 30 minit. Dari sekarang lah. Masa sekarang ni. Pukul 10.53. 10.53.
Jadi anak-anak yang nak menjawab soalan kuis ni boleh mesej Ustazah, type ayat. Type ayat bagi tibaqul ijabi, bagi at-tibaqus salbi dan juga bagi al-muqabalah yang terdapat di dalam nasyid yang kita nyanyikan tadi. Ingat tak? Contoh kepada tibaq ijabi, contoh kepada tibaqus salbi dan contoh kepada muqabalah yang terdapat dalam nasyid yang kita nyanyi tadi. 2 kali kita nyanyi nasyid tu. Wajib kena ingat sebab setiap satu daripada contoh tu Ustazah bagi 2. 2 contoh tibaq ijabi, 2 contoh tibaq salbi dan juga 2 contoh muqabalah. Okey, boleh WhatsApp Ustazah ataupun melalui Telegram 019 445 4149 019 445 4149. Ya, 30 minit sahaja. Panjang masa tu. Sebab nak menaip dalam bahasa Arab kan. Jadi soalan kuis kita hari inilah. Baik. Jadi itu sahaja pelajaran kita hari ini li maudhu' al-muhassinat al-ma'nawiyah. Ma huwa al-muhassinat al-ma'nawiyah. Baik. Muhassinat ma'nawiyah li maudhu' at-tibaq wal muqabalah. Baik, hatta narakum fil hissah al-qadimah insya-Allah. Kalau ada rezeki kita bertemu lagi, boleh kita sambung lagi tajuk muhassinat lafziyah. Wa taqabbalallahu ta'atakum Ramadan Karim. Wa astaudi'ukumullah bitaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.